أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan kerana nikmatnya itu seluruh kebaikan kebajikan menjadi sempurna. Ya jamahira sya'bina wa abnaina wa syababina wa abaina wa ashiratina ittaqullah usikum wa nafsiya bitaqwallahil azim faqad fazal muttaqun. Salah satu daripada tugas Rasul yang kita senantiasa berselawat kepada baginda, khususnya pada hari ini, hari Jumaat, iaitu mengajak, menyeru, memujuk manusia supaya kembali untuk menyembah Allah Azza wa Jal. Bagaimana di kalangan sahabah ridwanullah alaihim ajma'in berjuang untuk menempatkan agama yang mulia ini di dalam dada-dada mereka. Susah dan payah harus mereka tempuh. Ada yang terpaksa hilang keluarga, berpisah suami dan isteri, bermusuh ayah dan anak, semata-mata kerana agama ini dijulang dengan penuh unggul. Dan Rasul datang untuk menerangkan tugas bahawa agama ini adalah agama yang sepatutnya dianuti oleh semua manusia. Maka wajarlah untuk kita berselawat dan salam ke atas baginda yang mulia dengan ungkapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, lagi amat dikasihi dan dimuliakan seluruh pimpinan AQS, terusnya sidang jamaah, ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah di atas pertemuan yang baik, dan semoga Allah rezekikan kepada kita seluruh kebaikan dari sisinya insya-Allah. Mengawali pertemuan yang baik, suka untuk saya menyebut ada seorang sahabah yang namanya cukup masyhur di atas lembaran sejarah, dan sahabat ini telah pun termasuk di antara salah seorang yang dijamin syurga oleh Rasul ketika baginda itu masih hidup. Yang jadi garanto kepada beliau adalah Nabi, bahawa tempat kamu adalah syurga. Allahu Akbar. Baik. Dia adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an. Abu Ubaidah Al-Jarrah atau nama sebenarnya Amir ibnu Abdullah ibnu Al-Jarrah Al-Quraisy radhiyallahu an, antara sahabah yang awal-awal memeluk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, bila dia masuk Islam, musuh pertama bagi diri dia bukan orang lain. Yang menjadi musuh kepadanya adalah ayahnya sendiri, Allah. Dan dia apabila ditekan, dizalimi oleh ayahnya sendiri, termasuk daripada 83 laki-laki yang menyertai hijrah ke Habasyah, idhabu ilal Habasyah, di awal-awal Islam itu ditekan. Cuma apabila dia duduk di sana, tinggal di Habasyah sekitar 3 bulan atau 120 hari, telah sampai kepadanya khabar bahawa Makkah pada waktu itu telah pun aman, tenteram. Dan apabila dia pulang, melihat realiti yang berlaku adalah sebaliknya, kerana yang sampai ke telinganya hanyalah kabar angin. Lalu pergilah rombongan yang kedua, angkatan yang kedua menuju ke Habasyah, tetapi dia tetap berada di Makkah, tidak menyertai. Baik. Ketika dia masuk peperangan Badar tahun kedua Hijrah, dengan jiwa yang besar, semangat yang berkobar-kobar,
supaya agama yang mulia ini menang di mata seluruh manusia. Matlamat itulah dijulang untuk masuk dalam peperangan Badar. Sebaliknya, ayahnya juga menyertai peperangan Badar yang berjuang di pihak musuh. Ayahnya mempunyai matlamat, iaitu satu-satunya matlamat menyertai Badar untuk membunuh anaknya sendiri. Allahu Akbar. Baik. Jiwa yang lapang, hati yang bersih, akal yang sehat. Mana mungkin seorang ayah tergamuk melakukan perbuatan ini kepada anaknya, walaupun si ayah itu jahat. Tetapi apabila anaknya memilih untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad, soal nasab keturunan itu sudah menjadi terlalu murah baginya. Kerana apa? Kerana dia berjuang untuk bangsa dia dan pegangan yang dianuti. Sedangkan anaknya berjuang untuk menempatkan agama yang benar di dalam dada-dada dia. Allah. Baik. Di dalam riwayat Ibnu Hibban, di dalam sahihnya, atau disebut juga di dalam beberapa seperti sirah Ibnu Hisham, sirah Ibnu Ishaq, beberapa kali Allah takdirkan ketika Abu Ubaidah Al-Jarrah dan ayahnya masuk peperangan Badar, orang pertama yang ayahnya cari adalah anak dia sendiri. Menjadi sasaran, menjadi target untuk dibunuh. Dan Allah takdirkan beberapa kali dia berselisih dengan ayahnya. Dan cuba dia mengelak daripada bertemu dengan ayah. Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia seorang laki-laki yang rajulan ramian, ahli dalam memanah. Salah seorang yang tepat apabila panah itu mesti sampai ke sasaran atau target. Dan kalau dia panah ayah dia pun boleh, tetapi seorang anak, dia tak tergamak nak melakukan perbuatan itu. Dia cuba untuk melarikan diri ataupun mengelak daripada bertemu dengan ayah. Kalaupun ayahnya mati, tak apa, di tangan orang lain, bukan di tangan dia. Tetapi di sisi ayah dia, biar ke anak aku mati di tangan aku sendiri. Allah. Baik, akhirnya Allah menguji kedua-dua ini bertemu di dalam medan yang sama, satu lawan satu. Dan waktu itu ayahnya berusaha sekeras mungkin, sedaya mungkin untuk membunuh anaknya. Dan anak dengan taktika yang luar biasa, dengan wibawa dan sebagainya, ketika dia berjaya menusuk ke dada ataupun ala batni, ke atas sedikit tempat perut ayah dia, ketika dia tusuk sahaja ayah dia itu, yang keluar bukan hanya hamburan darah, tetapi yang keluar turut air matanya dia, air matanya sendiri. Kerana apa? Kerana yang ditikam itu adalah ayahnya, lahir daripada zuriat laki-laki ini, walaupun dia bukan mulia. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala nak menunjukkan bahawa demi agama yang mulia ini, walaupun si ayah itu tetap musuh. Kerana apa? Kerana ayah memilih untuk tidak mengikuti agama yang benar. Semoga kita orang-orang yang telah pun Allah menyematkan agama yang benar ini, jangan sesekali kita sia-siakan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah tetap memberi takdir yang baik ke atas diri kita untuk sentiasa berada di atas jalan kebenaran, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan dia kembali ke rahmatullah tahun 14 Hijrah, 15 Hijrah di Syam, kerana dia jadi gubernur di sana kena ta'un amwas. Dan waktu itu ketika ta'un mula-mula sampai di sana, Umar yang menjadi khalifah menghantar surat pada dia supaya balik. Dia tidak mengambil sikap atau memilih jalan untuk pulang ke Madinah. Dia membaca hadis daripada Nabi. Wahai Umar, Rasul menyebut, apabila tersebarnya wabak di sebuah negeri sedangkan kamu berada di sana, yabqa huna, kamu duduk di situ, walam yakhruj, jangan kamu keluar. Dan ketika kamu berada di luar, jangan kamu masuk. Dan dia meninggal di sana. Allah. Antara perkara pertama yang Umar lakukan apabila dia naik sebagai khalifah, perkara pertama antara dia buat, walaupun ada khilaf,
menyatakan bahawa Khalid dia lepaskan jawatan sebagai panglima. Tetapi di sisi ahli syiar yang lain menyebut bahawa Umar pecat Khalid ibn Walid menjadi khalifah, pecat. Dan ganti Abu Ubaidah al-Jarrah kerana aku lebih suka pada dia. Walaupun Umar tahu kelebihan di dalam peperangan itu adalah milik Khalid ibn Walid. Bahkan dia ada gelaran Saifullah al-Maslul. Tetapi oleh kerana kecintaan aku pada Abu Ubaidah, aku lantik dia jadi khalifah. Aku lantik dia jadi panglima. Tak cukup dengan itu, aku lantik dia jadi governor. Sebab itu apabila ditanya oleh Umar ibn al-Khattab di saat kematian Abu Ubaidah al-Jarrah, apa yang kamu ingin sebutkan pada laki-laki yang mulia itu, wahai Umar? Kata Umar ibn al-Khattab, "Lau kuntu mutamanniyan latamannaitu daran mamlu'atan birijalin ka'amthalin Abu Ubaidah al-Jarrah." Kalau aku diberi peluang untuk bercita-cita, aku bercita-cita untuk hidup di suatu tempat yang mana tempat itu semuanya dipenuhi oleh laki-laki seumpama Abu Ubaidah al-Jarrah. Ketika perwakilan Najran datang kepada Rasul menyebut, "Ya Rasulullah, ib'ath lana rajulan aminan." Kirim kepada kami laki-laki yang amanah untuk ajar kepada penduduk Najran tentang agama ni. Rasul menyebut, "Sa'arsala ilaikum rajulun amin wa haqqun amin." Aku akan kirim kepada kamu laki-laki yang amanah, bahkan dia haqqun amin, benar-benar amanah. Fa'arsala Abu Ubaidah al-Jarrah likulli ummatin aminan wal aminu fi hazihi al-ummah Abu Ubaidah al-Jarrah. Setiap generasi itu umat Allah rezekikan kepada mereka orang yang amanah, dan orang yang paling amanah di dalam umat ini adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Umar menangisi di atas kematian Abu Ubaidah al-Jarrah kerana doa yang luar biasa didoakan oleh Nabi kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita dan Allah terima amal salih yang kita lakukan, insya-Allah. Baik, ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kesempatan yang ada pada malam ini kita ingin berkongsi satu dua ayat. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Baik, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga pada juzuk yang keempat. Pada ayat 169 hingga 170. Di dalam mushaf, muka suratnya 72, kedudukannya sebelah kiri halaman Al-Quran, baris ke-7 dari atas. Baik, Allah Azza wa Jal menyebut, "Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran, surah ketiga, juzuk keempat, muka surat 72, kedudukan sebelah kiri halaman Al-Quran, baris ke-7 dari atas. Baik, Allah menyebut wala tahsabanna. Baik, kita beri sedikit perhatian pada kalimah tahsabanna. Dalam bahasa Arab ni ada kalimah yang seumpama ini. La umazziqanna, la yashrabanna, la aghwiyanna, la uballighanna. Semua ada nun di belakang dan di atas huruf nun ada tasydid. Bagi orang belajar tajwid dia sebut apa? Sabdu. Kan? La tahsabanna. Hujung huruf tu tahsabanna. Ada huruf nun. Nun tu pula ada sabdu atau ada tasydid. Dan baris pula fathah, baris atas. La tahsabanna wala
tahsabanna. Baik. La umazziqanna la yashrabanna la ughwiyanna la uballighanna la tahsabanna. Baik. Samanya di mana? Huruf nun yang ada titik, ada tasydid baris atas tu. Bagi yang belajar bahasa Arab, dia dikenali sebagai harfun taukid. Cuma bila ada tasydid, dia jadi thaqilah, berat. Taukid, thaqilah, pemberat yang kuat. Maksudnya, untuk menerangkan sesuatu perkara itu, hakikat akan berlaku, pengesahan akan berlaku, penguat terhadap apa yang berlaku, gitu. Bila ada nun taukid thaqilah. Baik, contoh. La yashrabanna an-nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Rasul menyebut di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, la yashrabanna an-nasu min ummati al-khamra. Pasti akan minum dalam kalangan umatku arak. La yashrabanna menunjukkan kepastian bahawa nanti Rasul sebut tu akan ada dalam kalangan umat aku, pasti akan minum arak. Bagaimana keadaan mereka minum? Yusammunaha bighairi ismiha. Mereka minum dalam keadaan mereka tukar nama arak tu jadi nama lain. Heineken, Carlsberg, Beer, Toddy, Whisky, Asahi, Corona, Borona, Roger Stout, Tiger, Primavera. Belakalah. Dia tukar habis nama. Black Azaya, Limited Edition, 1881, macam-macam. Coke lah, nombor lah. Mujur tak letak DG depan, DG 41. Hampir-hampir dah tu. Yusammunaha bighairi ismiha. Saya tak minum arak. Saya minum whisky tak mabuk, dia putih. Buih pun tak banyak, ada 10% saja. Tak mabuk. Tak kira mabuk tak mabuk arak tu. Dan takkan nak tunggu sampai mabuk dulu. Baik, Rasul menyebut la yashrabanna. Maksudnya pasti akan ada dalam kalangan umat aku akan minum arak. Menunjukkan kepastian. Bila sampai ayat Quran ni, Allah Ta'ala menyebut la tahsabanna. Maksud yang tepat adalah jangan sesekali pernah kamu menyangka. Tahsabanna wala tahsabanna, dan jangan sesekali pernah kamu menyangka. Tuhan nak tarik perhatian kita, Tuhan nak cerita sesuatu yang aku nak bagi tahu ni, sesuatu yang kepastian untuk kamu tahu. Baik, apa yang Tuhan nak bagi tahu? Alladzina qutilu fi sabilillah. Jangan sesekali pernah kamu menyangka bahawa orang-orang yang dibunuh, di mana dibunuh? Fi sabilillah, di jalan Allah. Tuhan tak syarat pula. Kalau kita cerita, kita dengar berita dibunuh ni macam-macam. Dibunuh dengan pisau, ditikam dengan kejam, dijeruk dengan tali, bunuh diri, terjun bangunan, macam-macam. Mana tu? Ada terjun bangunan, ada kena langgar kereta, ada terjun dalam laut, terjun dalam tali air dan sebagainya, ikut pandai lah. Baik, tiba-tiba Tuhan kata yang dibunuh itu di mana? Fi sabilillah. Di jalan Allah, di jalan aku. Maksudnya apa? Jihad lah, jihad. Amwata. Depan mata kamu tengok dia mati. Kena bunuh. Hak kena bom tu bukan setakat mati, berkecai badan. Berkecai. Bukan seorang dua, ramai. Lepas tu ke bumi pula. Tak tahu tangan ni milik siapa, kepala ni milik siapa, badan ni milik siapa, kaki ni milik siapa. Di satu liang yang sama. Allah, depan mata kita berlaku. Mati dah tu, kita kata mati dah tu. Baik, jaga-jaga. Tuhan sebut dah. La tahsabanna. Jangan sesekali pernah kamu menyangka hak mati, dibunuh di jalan aku tu, kamu anggap dia mati. Amwata, mati di sisi kamu. Bal, kata Tuhan, ahya. Mereka tetap hidup. Hidup pula special. Bal ahya'un 'inda rabbihim.
Hidup special ni bukan di sisi manusia dah. Hidup di mana? Di sisi Tuhan mereka. Di sisi aku. Hok mati dalam medan jihad, peperangan, jalan aku tu, tak layak dah nak hidup bersama dengan kamu. Tak layak. Kerana apa? Kerana hidup di sisi kamu tidak ada kemuliaan. Susah kita duduk di sisi manusia. Kita kalau hidup sekali dengan manusia ni, kalau kita ada masalah, nak minta tolong, sekali dua orang tolong lagi. 3-4 kali kita minta tolong orang yang sama, dia pun fed up dengan kita. Bahkan mungkin terbit dalam hati dia, dia ni tak ada orang lain, kau nak minta tolong, asyik-asyik aku ni banyak dah tolong dia. Gitu. Kalau kita senang orang dekat dengan kita susah orang jauh dengan kita. Kita ada pangkat, orang follow, orang ikut kita. Kita ada pengaruh. Orang julang, orang bagi kehormatan pada kita. Kalau kita hina-dina, orang tak peduli. Mati kita pun orang tak semayang jenazah. Di sisi manusia ni payah. Nak mengemis, minta tolong, minta bantuan. Bukan mudah. Air mata kita, air muka kita, maruah kita terpaksa jatuhkan untuk berdepan dengan manusia. Sehingga ada orang lebih pada tu sanggup buat. Kerana apa? Kerana nak mengemis pertolongan dengan manusia. Allah hinanya kita. Bal ahya. Tetapi di sisi Tuhan mereka hidup. Hidup bagaimana? Inda rabbihim. Di sisi Tuhan mereka. Allah Ta'ala sifatkan yurzakun. Aku bagi rezeki pada mereka ni. Baik. Kita ingin faham ayat ni lebih lanjut. Maka kita perlu kepada hadis untuk elaborate ataupun untuk cerita lebih pada kita apa yang ingin Allah sampaikan pada ayat ni. Ketika ayat ini diturunkan, kata Imam Jalluddin Abdul Rahman ibn Abi Bakar As-Suyuti rahimahullah, yang telah pun kembali ke rahmatullah sekitar tahun 911 Hijrah, semoga Allah memberi penghormatan kemuliaan pada beliau, menyebut di dalam Sahih Asbabun Nuzul ataupun nama dia Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Dia membawa riwayat daripada Al-Imam Abu Dawud Al-Sijistani rahimahullah, yang disebut oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud nombor hadis 2520. Tak silap saya, kita 2520 atau 2025. 2520 asal lebih tepat. Baik. Ketika ayat ini diturunkan, ada peristiwa sebelum itu berlaku, iaitu Allah turunkan bersempena dengan peristiwa peperangan Uhud yang berlaku pada tahun 3 Hijrah. Uhud ni berlaku setahun selepas peperangan Badar. Peperangan timbal balas. Kerana tak puas hati orang musyrik, kalah kita. Tak boleh jadi, tahun depan kita, orang Kelantan kata kita gomo pula. Tahun depan kita jumpa pula sekali lagi. Di medan yang lain, di medan Uhud. Baik. Ketika Badar itu berlaku, jumlah yang terkorban dalam kalangan musyrik adalah 70 orang. The rest, yang ramai ditawan. Bila sampai setahun lepas daripada itu, medan Uhud. Bila Uhud ini pula, yang mati dalam kalangan tentera Islam 70 orang. Tahun lepas, musyrik mati 70 orang. Tahun ni 3 Hijrah, pak kita pula mati 70 orang. Kata Abu Sufyan, al-harbu sijal. Al-harbu sijal. Peperangan itu silih berganti. Ada kala kamu menang, ada kala kita menang. Ada kala kamu kalah, ada kala kita kalah. Ada kala di pihak kamu yang mati, ada kala di pihak kita yang mati. Al-harbu sijal. Peperangan itu silih berganti. Baik. Ketika sahabat tengok yang gugur syahid di dalam medan Uhud 70 orang. 70 orang. Di kalangan mereka pula ada yang menghafal Al-Quran, menghafal hadis yang riwayat daripada Nabi, yang hijrah sekali dengan Nabi pun ada. Allahu Akbar. Sahabat yang ada ni ketika nak mengurus jenazah 70 orang ni jatuh air mata. Jatuh air mata. Tengok sahabat dia.
Sebelum masuk medan peperangan masih hidup, boleh bercakap, gurau senda. Sekarang ni sekujur tubuh mati. Ada yang terduduk, ada yang kelu lidahnya, sakat, ada yang tak boleh nak cakap apa, sedih pun tak tahu. Macam kita lah kadang-kadang kita kenal seorang tu, tiba-tiba mati on the spot, mengejut. Kita pun biar betul. Semalam ada lagi dia, semayang sekali. Dan buat dengan kita, makan sekali, minum sekali. Biar betul. Dia pun tak tunjuk tanda-tanda sakit. Kita pun nak sedih pun tak tahulah, nak gembira jauh sekali. Sahabat gitu juga. Walaupun di kalangan mereka memang masuk medan peperangan, memburu syahid. Tapi dia tak sangka, mati. Gitu. Ketika dia uruh ni sedih. Nabi tengok sedih. Sahabat ni sedih. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud Al-Sijistani daripada Abdullah ibnu Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Nomor hadis 2520 gitu lah. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma usiba ikhwanukum bil Uhud." Ketika Allah memberi musibah kepada saudara-saudara kamu di dalam medan Uhud, yakni ketika Allah matikan, ketika Allah rentak ambil nyawa sahabat-sahabat kamu di dalam medan Uhud. Baik, Rasul menyebut, ja'alallahu arwahahum, Allah jadikan roh-roh mereka yang syahid ni dalam medan Uhud ni, fi ajwafin tayrin khudrin, Allah masukkan roh-roh yang mati syahid ni dalam syurga. Setelah Allah masuk dalam syurga, Allah masukkan pula roh tu fi ajwafin tayrin khudrin, di dalam tubuh burung-burung yang berwarna hijau yang berterbangan di dalam syurga. Baik. Taridu anharal jannah. Ketika roh tu Allah masukkan dalam syurga dan Allah masukkan di dalam badan burung yang berwarna hijau, taridu anharal jannah ajwafin, dia berterbangan dalam syurga, semua tepak dia pergi dalam syurga. Baik. Antara burung ini lakukan, kata Rasul, taridu anharal jannah, dia duduk bermain di tepi-tepi sungai-sungai dalam syurga yang mengalir. Fayashrab, minum air itu, menikmati buah-buahan, makanan, minuman, air, susu dan sebagainya, semua dia rasa. Baik. Lalu ketika burung ni terbang, main, suka, menikmati dan sebagainya, tidak ada istilah rehat dalam syurga ni. Cuma beza dia, rehat tu maksudnya penat, letih. Ta'ban, rehat apa ni, penat dalam syurga ni tak ada. Kerana apa? Kerana Tuhan sifat yang hak ada pada kita ni, hak menyusahkan kita, penat, letih, sakit kepala dan sebagainya, tak ada dalam syurga. Tak ada. Tak payah makan lah ubat darah tinggi. Memang tak ada. Hak modelisih pun cimani ada. Masuk buah pinggang ada semula yang bimbang. Hak buah dah tak ada lagi. Allah bagi nikmat belaka. Baik, Allah jadikan tempat istirahat bagi burung ni. Subhanallah. Qanadil, Allah jadikan sarang kepada burung tu kan, minaz zahab tahta zillal arsh. Sarang burung ni daripada emas. Dan Allah letakkan sarang burung tu tahta zillal arsh, bawah arsh. Arsh Allah yang maha mulia, paling tinggi sekali. Ulu wal irtifa'. Banyak cerita pasal arsh ni, khilaf dan sebagainya, ada masing-masing pandangan. Yang penting arsh. Baik. Di bawah arsh Allah yang mulia tu, Allah tempatkan sarang burung yang berwarna hijau ni. Nak tunjuknya, tempat istirahat terbaik di bawah arsh. Tempat tu pula daripada zahab, emas.
yang hanya menikmati orang-orang yang dibunuh dalam medan peperangan, yang syahid di atas jalan aku. Hak lain tak layak menikmati nikmat seperti ini. Allahu Akbar. Baik. Ketika ahli syurga ni duduk dalam syurga, Rasul sambung lagi cerita ni, yang mati syahid depan kita. Ketika mereka ini rohnya Allah masuk dalam syurga, masuk dalam burung, duduk pula istirahat di dalam sangkar emas, bawah pula apa nama ni, arasy Allah Azza wa Jal. Baik, di kalangan mereka bercakap sesama mereka. Ahli syurga ni dia kata, man yuballighu ikhwanana an ahwalana fil jannati narzuq. Dia kata, siapa nak cerita pada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang masih tinggal di dunia tu, nak cerita pasal keadaan kita duduk dalam syurga ni, yang Allah bagi nikmat, Allah bagi rezeki ni, yang kita suka duduk dalam ni. Siapa yang nak cerita pada mereka? Maksudnya gini, yang syahid itu, yang sahabat lain masih hidup bersedih kerana syahid dia ni, yang tengok dia sedang mati ni, roh dia masuk syurga tu, yang Allah bagi nikmat tu, dia sedang cerita sama-sama sendiri, yang sedang tunggu kita di bumi tu, yang belum mati lagi. Siapa nak cerita pada mereka bahawa kita sedang duduk dalam kenikmatan hari ini dan kita diberi rezeki oleh Allah? Siapa nak cerita pada mereka? Allah Azza wa Jal ketika mendengar dialog seperti ini, Allah menyebut, ana uballighuhum ankum. Tak payah bimbang. Gini ya remo, duduk macam biasa, nikmat banyak ni. Tak habis kecak belaka. Hak nak cerita tu tak payah bimbang. Ana uballighuhum, aku akan sampaikan kepada mereka tentang keadaan kamu, nikmat yang kamu kecak dalam syurga ni. Nanti mereka akan datang menyusul di belakang kamu. Baik. Datang riwayat yang kedua, juga daripada Ibnu Majah, juga daripada Al-Imam Abu Daud. Riwayat yang kedua menyebut, ketika ahli syurga yang syahid di jalan Allah ni, apabila mereka masuk dalam syurga, mereka diberi nikmat, banyak nikmat, subhanallah. Nikmat yang cukup luar biasa. Dan kita cerita sebelum-sebelum ni, antara nikmat yang pelik, kata Ibnu Kathir dalam tafsir dia kan, kalau hujan tu sebelum turun tu dia tanya dah kita. Dia tanya dulu kita, nak hujan macam mana? Kita pun berasa tak logik ni. Ibnu Kathir cerita dalam tafsir dia, madza turiduna an numtirakum? Hujan tu tanya dulu sebelum dia turun. Hujan bagaimana yang kamu nak kami turunkan kepada kamu, wahai ahli syurga? Allah. Kalau hujan pun minta izin dulu nak turun macam mana? Kalau orang lain lebih lagi Dah kalau hujan bagi kita biasa, hujan setakat hujan basah, anak pergi sekolah lambat sikit. Gitulah kalau kita pun. Kereta pun mungkin jam pelik hari ni hujan lah bagi tak ada. Tu setakat tu ya kita. Tapi dalam syurga hujan tu sebelum turun, dia tanya dulu ahli syurga, maza turiduna an numtirakum? Hujan bagaimana yang kamu nak kami turunkan? Ahli syurga menjawab, amtirina kawa'ib atraba. Sudah molek, kalau nak turun hujan, turunkan kepada kami bidadari. Memang hujan buat gitu. Allah menyebut, kami turunkan kepada mereka bidadari seumpama yang mereka nak. Allahu Akbar. Ketika ahli syurga, ruh mereka masuk dalam syurga, yang salih, yang mati di atas jalan dakwah, yang jihad di jalan Allah ni, tengah-tengah dia mengecak nikmat, tengah-tengah sibuk, hak ni tak rasa lagi, hak ni macam-macam, subhanallah. Tak boleh nak cerita. Contoh sikit yang mudah, contoh. Kita orang tak pernah belanja kita makan di hotel buffet. Hak sepak-sepak kedai Aceh tu, kadang-kadang bayar sendiri. Kadang-kadang hak lebih-lebih, terawih orang datang hantar, ada moreh nasi lemak. Nasi lemak tu bukan hak buka puasa tadi dah. Hak sahur pagi tadi. Hak jauh lagi. Kan?
Tapi kita makan juga nikmat. Kita tak pernah makan makanan sedap, makanan mewah. Orang belanja pula kita makan pula buffet. Makan pula di hotel. Kita tak ada pegang-pegang pinggang ambil belakang. Tak. Kita tengok dulu, usyar dulu. Pusing tengok. Nasi 4-5 kala ada. Kuning, hijau, merah, biru ni. Ada pula nasi baru. Lepas tu pula sup segala jenis sup. Lepas tu, kita ni dah fikir, kita ni gauk pun ada. Makan obat ni. Tapi tak apa kot. Kalau orang belanja boleh kot. Sakit-sakit lah. Sebab apa orang belanja? Duduk situ pula. Kita tanya berapa lama tuan saya boleh duduk ni? Sehingga waktu lunch habis. Kurang-kurang 3 jam. Kita fikir 3 jam habis. Setakat makanan ni dengan bekah-bekah aku makan. Kerana apa? Tak pernah kita tengok makanan. Baru makanan baru. Baru makanan baru. Kita minta maaf sebut dengan izin. Kalau kita ada penyakit, kita makan nasi di rumah kita, hanya beberapa suap saja. Dan banyak lauk-lauk kita tak boleh makan. Isteri nak masuk, tak boleh. Kenapa awak tak masuk ni? Abang tak boleh makan kan makanan ni? Tak boleh makan. Walaupun kita boleh beli. Boleh beli. Kerana apa? Penyakit menghalang kita daripada makan. Masa syurga tu Tuhan hilang belaka penyakit. Boleh makan belaka dan tak ada hak limit. Duduk situlah apa bila-bila. Baik. Ketika ahli syurga ni sibuk menikmati makan, juadah, segala-gala nikmat dalam syurga. Allah tengok mereka sibuk dalam syurga. Allah tanya kepada mereka dalam hadis kursi itu. Hal yastawuna syai'an. Allah tanya pada ahli syurga, adakah kamu ingin permintaan lain untuk aku penuhi kepada kamu? Maksudnya apa? Ada lagi kau nak lagi? Allah. Kita balik cerita buffet saat ni. Bahagian tengok saja. Tak akan tengok saja. Tengok-tengok tu, datang penyelia makanan, datang pada kita. Tuan, makan dah. Tak lagi. Tuan tengok banyak-banyak ni ada, tuan nak lagi kau untuk saya tambah. Tak makan lagi, minta tambah dah. Dah lah orang belanja kita. Orang tanya pula kita, ada lagi kau nak tambah? Kita pun tak tergamuk. Kita pun fikir, apa lagi aku nak tambah ni? Tak tahu kerana apa? Banyak. Ahli syurga ni ketika Allah tanya dia, hal yastawuna syai'an. Adakah permintaan lain yang kamu nak minta setelah kamu nikmati ni? Sehingga kata Al-Imam Abu Daud, yas'al ahlil jannati 3 marrat. Allah Ta'ala tanya ahli syurga tu 3 kali. Sebab ahli syurga tak bagi jawapan. Nak bagi macam mana? Nikmat ni banyak belaka, Tuhan tanya. Sudah. Kita nak minta apa? Sambil-sambil tak jawab, Tuhan tanya sekali lagi. Hal yastawuna syai'an. Ada lagi ke permintaan lain kamu nak? Allahu Akbar. Sampai 3 kali. Tak boleh jadi, kena jawab. Qala ya Rabbi. Mereka menyebut, wahai Tuhan, kalau kami diberi izin oleh kamu, turidu, kami ni sangat, nuridu, kami ni sangat berhajat. Semoga-moga kamu kembalikan kami ke dalam jasad-jasad kami semula. Ja'alallahu arwahana fi ajsadina. Buat masuk semula roh-roh kami ni kembali ke dalam jasad-jasad kami. Kemudian kami ni berjuang di jalan kamu sekali lagi. Hatta nuqtala fi sabilik marratan ukhra. Sehingga kami dibunuh sekali lagi di atas jalan kamu. Kalau adalah permintaan seperti itu, kamu boleh perkenankan, kami nak seperti itu. Maksudnya apa? Nak sebut pada kita bahawa nikmat ketika dibunuh dalam peperangan itu, di mata kasar manusia, Allah cukup zalim, ditikam, disembelih, dipotong kepala, ditusuk badan dan sebagainya lah. Tetapi Allah memberi ganjaran nikmat pada ahli syurga tu, sehingga Tuhan, kalau betul kamu nak bagi izin pada kami nak supaya roh-roh kami balik semula dalam jasad kami berjuang di atas jalan kamu, kami dibunuh untuk kali yang kedua. Subhanallah. Baik, ayat itulah yang datang ayat kedua setelah wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah tu.
ketika Allah menyebut farihina bima atahumullahu min fadlih. Baik, dalam bahasa Arab fariha, gembira. Bashir ataupun basyara, khabar gembira juga. Apa beza dua tu? Baik, gini. Fariha, kita gembira, kita tak boleh nak terjemahkan macam mana kegembiraan kita tu pada orang. Tak boleh nak cerita. Contoh. Orang kata durian musangking yang paling sedap sekali. Orang sebut, contoh, kita tak pernah makan, orang sebut gitu. Bukan setakat paling sedap, paling mahal. Ada seorang datuk tu, dia beli grade A+, triple A. 4 biji durian musangking tu, harga dia kurang RM2 1,000. 4 biji tu RM998. 4 biji. Maka apa orang datuk? Seorang. Dalam sebiji tu berapa ulas ada? 3-4 ulas saja. 4 biji baru 12 ulas. 12 ulas tu 1,000. 1/3 gaji kita. Baik, datuk tu sebut, Allah sedap ustaz, sedap. Baik, kita nak terjemah macam mana sedap dia sebut tu? Melainkan kita sendiri rasa musangking hak dia rasa. Gitu. Fariha, bergembira. Kita nak tunjuk kita ni gembira, tak tahulah. Melainkan kamu sendiri rasa seperti aku rasa. Allah menyebut farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka cukup gembira dengan nikmat Tuhan bagi ni. Tak boleh nak cerita macam mana gembiranya mereka. Melainkan kamu rasa sendiri nanti nikmat tu. Allahu Akbar. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka diberi khabar gembira oleh Allah bahawa orang-orang yang masih berbaki, sahabat-sahabat mereka yang masih hidup, yang teguh tetap berjuang di atas jalan Tuhan, yang belum lagi syahid, alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Sedikit pun dalam hati sanubari mereka tidak ada khauf, tidak ada takut. Allah Ta'ala sebut khauf. Bahasa Arab ni, perkataan takut ni dia ada dua. Satu khauf, yang kedua khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut benar-benar kepada Allah itu adalah di kalangan para ulama. Yakhsha, takut. Khasyah, yang kedua khauf, takut juga. Baik, beza dia apa dua tu? Khasyah ni khusus untuk Allah Azza wa Jal, mutlak. Takut ni memang mutlak pada Tuhan. Cuma beza, kita takut pada Tuhan bukan kita semakin jauh dengan dia, kita semakin dekat dengan dia. Tapi kalau khauf, takut ni selain daripada Tuhan, musuh, mara bahaya, kemalangan, segala-gala, sakit. Bila kita takut contoh kepada musuh, kita akan berlindung, cari tempat perlindungan supaya musuh tak tahu. Bila kita takut kemalangan, sebelum kita lintas jalan, tengok kiri kanan sebelum kereta langgar kita. Dan ketika kita ada melewati satu tempat yang bahaya, kita cuba jauh. Kerana apa? Kita takut. Takut bahaya tu menimpa diri kita. Dan bila kita takut selain daripada Tuhan, semua kita jauh, termasuk kepada musuh. Tapi kalau khasyah, takut kepada Tuhan, kita semakin dekat pada dia. La yahzanun. Bukan setakat mereka tak takut, maksudnya termasuklah ketakutan kepada musuh, tetapi mereka juga tidak berduka cita. Kerana apa? Kerana di sisi manusia dia hilang anak dia lah dalam medan peperangan. Betul. Dia hilang suami, hilang isteri dan sebagainya, betul. Tetapi hak mati tu sedikit pun dia tidak rasa duka cita. Sedikit pun tidak. Baik, kerana apa? Kerana Allah telah memberi khabar gembira. Ketika Rasul membaca hadis ini ataupun cerita keadaan ini, gambaran kenikmatan dalam syurga bagi orang-orang yang syahid di kalangan para sahabat yang sudah pun gugur di medan Uhud. Sahabat yang lain itu mereka tetap bergembira.
Bahkan mereka juga bercita-cita untuk mengikuti jejak sahabat-sahabat mereka yang lain. Ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan. Baik. Ayat ni sangat sinonim lah hari ni. Kerana apa? Kerana yang masih berlaku situasi yang kita semua sedia maklum. Cuma ada beberapa angle yang agak luar biasa bagi tentera-tentera Islam yang duduk dalam medan. Kita pun tak tahulah kekuatan bagaimana Tuhan bagi kepada dia. Baik, kita sebut pada pertemuan yang lalu, antara kekuatan yang ada pada Brigade Al-Qassam adalah setiap peluru dia ditulis doa. Dia doa. Termasuklah rocket launcher. Hak ada 3 tingkat tu, 5, 10, 15. Dia boleh pergi 15 kali, boleh ikut timer, macam-macam lah. Saya pun tak kerti, di rumah pun tak ada. Ada benda tu. Nak bagi tahu, hebat. Baik, antara yang dia sebut, dia baca ayat Quran. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Baik, bukan kamu yang melempar, kata Allah, di saat kamu melempar kepada musuh, tetapi Allah yang melempar bagi pihak kamu. Ayat tu. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Ketika dia di senjata yang ada tu, dia bidik sasaran dan sebagainya, dia tekan. Memang hak tekan tu dia. Tapi Tuhan nak ajar. Memang kamu yang tekan. Tetapi yang menyampaikan kepada musuh siapa? Aku lah. Sama juga dalam surah Al-Kahfi tu. Tuhan sebut, awalam yarau ila tair. Kamu tak tengok kau kepada burung yang terbang atas kepala kamu? Fauqahum. Atas kepala kamu tu burung sedang terbang. Safatin wa yaqbid. Yang menebarkan sayap burung tu. Dan kamu tengok burung tu tak jatuh. Tuhan sebut ma yumsikuhunna illa rahman. Siapa yang tahan burung tu daripada jatuh? Aku lah. Ketika kita berbangga dengan pesawat Boeing, bukan Boeing, Airbus. 2 tingkat, enjin pula double, kiri kanan. Enjin dia Rolls-Royce sebelah satu hak kecil tu 17 juta. Sebelah lagi tu 34 juta. Baru sebelah. Sebelah ni sama juga. Lepas tu ada enjin backup atas tu. Naik tu pula Allah laju. Terbang pula 1,500, 1,700 km per hour. Kita berkata hebat. Sebab apa? Enjin tu. Allah Ta'ala nak tanya. Memang siapa yang tahan daripada jatuh? Aku lah. Aku. Burung tu tak ada enjin dengan sayap. Yang dia boleh terbang, siapa yang tahan? Aku. Kapal terbang hak hebat teknologi kamu tengok boleh naik tu, siapa yang memberi keizinan dia terbang? Aku. Dan siapa yang melempar? Ketika kamu melempar, sedangkan aku yang melempar untuk kamu, kena ingat. Allahu Akbar. Dikala kita merasakan bahawa Tuhan ni tak tolong kau Palestin, tak tolong kau Gaza, tak tolong kau, Tuhan cerita belaka dah. Aku belaka tolong. Kalau Tuhan tanya kita, kamu tolong apa? Berapa kali semuanya ajak kita? Berapa kali kunut nasilah? Berapa banyak harta kita bagi? Kalau Tuhan tanya kita balik, berapa banyak harta kita bagi? Tak jawab kita. Kenapa? Yang kita anggap Tuhan tu tak tolong. Tuhan yang sama dengan doa Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dalam laut. Doa yang sama dengan doa Nabi Ibrahim. Tuhan yang sama dengar. Tuhan yang sama menenggelamkan Firaun. Tuhan yang sama meranapkan tentera Ahzab. Tuhan yang sama hari ini menyaksikan peristiwa ini berlaku. Baik, kalau Tuhan tanya, apa yang kamu buat? Di saat kamu kata Tuhan ini tak tolong, mati habis dah. Sedangkan dari awal lagi, akulah segala-galanya. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Di saat kamu melempar itu, bukan kamu yang melempar, tetapi aku yang melempar bagi pihak kamu. Kamu kena ingat. Jadi mudah-mudahan apa yang berlaku sehingga hari ini memberi kepada kita kesyukuran yang cukup luar biasa. Dan semoga Allah tidak timpakan musibah itu kepada kita, kerana kita belum tentu sekuat atau seteguh orang-orang yang telah pun menempatkan diri mereka di saf-saf pertama di dalam medan peperangan. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, paling tidak pun untuk berada di atas jalan dakwah yang cukup mulia ini.
dan Allah tidak hinakan kita sampai akhir usia kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan, insya-Allah. Kita bertemu di lain kesempatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.